Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ruang demokrasi terus dicari, kemerdekaan mandat rakyat yang dicabuli. Kerajaan dan Pakatan Harapan PH telah mencipta sejarah dengan memuktamadkan Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik pada 13 September lalu selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Memorandum berkenaan merangkumi 6 perkara iaitu pemerkasaan Pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan Parlimen, kebebasan institusi kehakiman, Perjanjian Malaysia MA 63 dan pembentukan Jawatankuasa Pemandu. Transformasi yang diperkenalkan itu bukan sahaja mendorong kepada tadbir urus yang cemerlang dalam memerangi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, bahkan mangkin iklim pelaburan yang kondusif sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi yang kukuh demi kesejahteraan negara. Namun perlu diingatkan bahawa PH tidak akan teragak-agak untuk menarik diri sekiranya kerajaan tidak melaksanakan perkara yang dipersetujui dalam Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang telah dimeterai. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata terdapat klausa keluar daripada MOU tersebut sekiranya kerajaan ingkar dan tidak mematuhi semua terma perjanjian itu. Malah pembangkang akan memantau pelaksanaan semua terma yang dipersetujui dalam MOU berkenaan dalam masa 10 bulan yang dilihat mencukupi untuk menjayakan hasrat itu. Manakala Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Madya Hamidin Abdul Hamid berpandangan blok pembangkang tidak akan hilang taringnya dalam memastikan urus tadbir negara berjalan dengan telus kerana pada asasnya mereka perlu bertanggungjawab dengan rakyat yang dia wakili. Beliau berkata berdasarkan 6 perkara yang dipersetujui dalam MOU tersebut, ia tidak membawa maksud pembangkang hanya akan menuruti apa yang dilakukan kerajaan kerana masih banyak perkara dalam urus tadbir yang disemak. Adakah ini berakhir era pembangkang? Adakah pembangkang akan turut serta dalam apa sahaja yang dilakukan kerajaan? Saya rasakan ia tidak harus bersifat demikian. Parlimen harus terus menjadi wadah untuk kita lakukan semak dan imbang. Hadkan tempoh masa Perdana Menteri, undi 18. Paling penting perbelanjaan negara dan sebagainya. Ini saya kira satu keadaan di mana kerajaan memainkan peranan membawa bersama pembangkang bukan sahaja dalam proses melakukan dasar. Tetapi yang paling penting dalam konteks penyampaian kepada rakyat, katanya dalam program Buletin Awani Khas sejurus selepas perjanjian tersebut dimeterai 2 minggu lalu. Dalam kegairahan pihak tertentu meraikan kerjasama berkenaan, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan kepimpinan PH bukan sewenang-wenangnya menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan kerajaan tetapi memandangkan krisis kesihatan akibat penularan COVID-19. Menurut ahli Parlimen Pulai tersebut, tanpa ancaman pandemik itu, PH lebih berminat mengadakan demonstrasi jalanan dalam meluahkan bantahan terhadap kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat. Jangan fikir kita gembira sangat hendak tanda tangan memorandum itu. Kalau tidak negara kita berada dalam pandemik COVID-19, kita lebih berminat mengadakan perhimpunan aman yang masih diizinkan dalam kerangka perlembagaan untuk menyatakan protes terhadap kerajaan tebuk atap dan pintu belakang melalui pelantikan Perdana Menteri ke-8 dan ke-9. Kita sebelum ini turun ke jalan raya menentang ISA serta ordinan-ordinan yang sangat bertentangan dengan perlembagaan dan hak asasi manusia. Kita pernah terlibat dalam perhimpunan bersih 1 hingga 5 dan berjaya memobilisasikan sehingga 500,000 peserta sehingga Najib Razak waktu itu membentangkan pemansuhan ISA dan beberapa ordinan lain. Kita mempunyai pengalaman dalam mencari ruang demokrasi yang diizinkan perlembagaan untuk kita mengadakan perhimpunan aman untuk kita memberitahu mandat rakyat yang diberikan pada PRU 14 telah dicabuli. Jelasnya, Salahuddin berkata demikian dalam bual bicara politik semasa menerusi Facebook rasmi Amanah Pulau Pinang malam tadi.
Sehubungan itu, bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tanah itu menegaskan pemeteraian MOU Transformasi dan Kestabilan Politik antara Kerajaan Persekutuan dengan PH pada 13 September lalu adalah demi kepentingan rakyat. Setelah PH pada era COVID-19, sampailah kejatuhan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, kita tidak pernah lengah daripada berusaha mendapatkan kembali mandat rakyat. Hanya kita tidak boleh pergi ke jalan raya dan mengadakan roadshow ke seluruh negara kerana COVID-19, katanya lagi. Beliau menegaskan MOU yang memperincikan 6 teras penting itu tidak sama sekali mengikat PH, bahkan jauh sama sekali, seolah-olah melutut dan mengalah kepada kerajaan. Sebaliknya, PH melihat angka puluhan ribu kes kematian dan belasan ribu kes baharu COVID-19 setiap hari. PH juga melihat setiap hari menerima kunjungan ramai rakyat yang dianggap semakin lapar, menderita hilang pekerjaan dan sumber pendapatan. Jadi, kepimpinan tertinggi PH berpendapat dan membuat keputusan, biarlah pada ketika ini kita ada ruang waktu setelah ibarat sudah sampai ke dinding, hanya melekat pada angka 105 majoriti dan di sebelah Ismail Sabri, mereka berjaya mendapat 114 walaupun kita tidak bersetuju sama sekali dengan cara kerajaan tubuh atap ini. Tapi, apa boleh buat? Ini sistem dalam negara kita yang terpaksa kita terima. Kenapa? Kita ada hanya satu yang di-Pertuan Agong dan satu Parlimen. Ya, benar sekali. Kita tiada pilihan. Pakatan Harapan sesungguhnya mengutamakan rakyat pada ketika ini dan apabila tiba masa Parlimen dibubarkan, kita akan keluarkan taring dan kuku untuk menerkam. Ketika itu kita bebas untuk memilih jalan kita sendiri demi kedaulatan, demi demokrasi. Kita zahirkan suara rakyat dalam pilihan raya akan datang. Ini bukan satu ugutan, tapi ini satu janji yang bakal termeterai. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.